duduk tempat tu saya tahu. Oh Allah, pening tengok. Ni. Kalau bulan puasa ni, awal-awal puasa tu bunyi macam-macam. Sikit nak sebut pasal saya awal tak ada. Nak sebut pergi bulan puasa ni. Dulu tuan-tuan kalau kita dengar macam ni, sahur bila orang azan, sikit nak sebut tentang fitnah ilmu. Tuan-tuan punya maklumat takat ni takat mana ada? Tuan-tuan jawab kat saya. Kalau kita lah tengah makan sahur, tiba-tiba orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak buat apa? Hak dalam mulut tu. Telan saya nak jawab ke ni. Bodoh mu sesat. Ada pula. Patutnya macam mana? Jawab. Luah. Kaedah kita luah. Betul kan? Tuan ngaji tu. Tanya seorang-seorang lah. Betul. Luah. Ketelan. Siapa kata telan kan? Kena bodoh tak boleh angkat tangan. Tuan-tuan tengok ustaz kontemporari dalam majalah, dalam TV, Facebook. Tuan-tuan pergi tengok lah apa Albani, Bimbas, Dr. Mazhar, adik-beradik dah tu. Tuan-tuan buka. Kalau yang ustaz kontemporari ni semua kata apa? Telan. Bukan saja telan, ada ayat tambahan lagi. Tuan-tuan tahu kata apa? Habiskan apa yang ada. Ada hadis Nabi riwayat Abi Daud. Rasulullah bila ada para sahabat azan, bila tanya Rasulullah kata, habiskan makanan apa yang ada dan apa yang dalam pinggan kamu. Jangan letak lagi, perhabis. Fitnah ilmu kan. Ngaji hadis tak ambil syarah daripada ulama yang pakar dalam bab hadis. Ambil hadis mentah-mentah, ambil tafsir mentah-mentah, pakai. Ni Pak Wahab ni ustaz. Yang ni yang orang panggil Wahabi. Yang tu Tok Guru duk sebut Wahabi ni hak ni ya. Sikit kalau syarah tahu. Apa dia Wahabi ni? Wahabi ni adalah antara golongan manusia yang dia ni ambil fahaman daripada Quran hadis, antara kaedah dia, konsep dia, ambil hadis Quran mentah-mentah. Faham tak? Faham tak sebut mentah-mentah tu? Apa mentah-mentah ni macam mana? Tak goreng, tak buat tom yam. Apa maksud mentah? Just pretend at the translation only, word by word, wording tu ya. Bapa Nabi yang sudah kau, bapa Nabi ya. Tak tanggung syarah kot lagi ya. Kalau Nabi kata perhabis tu, perhabis ya. Dia tak tengoklah syarah kot lain. Sikit saya selesaikan hadis tu. Kalau kita belajar bab hadis yang Rasulullah kata yang mulut tu dia tak suruh keluar, kata dia, jangan lagi letakkan bekas kamu, habiskan apa dia yang ada tu. Ulama kita yang riwayatkan hadis tu dan ulama yang syarahkan hadis tu, dia kata apa? Hadis tu adalah hadis azan Bilal bin Rabah, bukan hadis azan Abdullah bin Maktum. Fakta ilmu dia macam tu. Tak faham tak? Faham tak? Azan zaman Rasulullah di Madinah, dia ada dua azan subuh. Sini ada berapa azan? Subuh. Satu ya. Azan subuh, azan sunnah dua. Kami di pondok awal satu lah. Suatu masa dulu dua. Tak tahu lah ni kau belakang tak ada dua. Saya duduk makan satu dulu dua. Duduk tempat mengaji ada tok guru, selalu ada tok guru amal dua. Bila tok guru tak ada, habis. Satu pun tak ada. Tapi kau kat sini nak teruk satu tak ada ni nak kiamat. Alah gerik ni. Saya nak cerita apa? Azan dua kali. Dan azan dua kali sama Rasulullah ni. Azan pertama adalah azan Bilal bin Rabah. Bila azan Bilal, orang kenal lah. Azan Bilal, style Bilal, orang kenal suara. Macam sini, Bilal siapa dah? Nak sebut nama lah. Ustaz Badar nama apa? Ustaz Rafi'i ya, betul ya? Betul ya, Rafi'i ya? Takut silap nama. Lagi duduk belakang tu, woi nama aku silap je lah. Sorry. Ustaz, dengar suara boleh kenal Bilal. Ni Bilal lah, tapi Bilal punya suara macam mana jangan tanya saya. Sahabat kenal ni suara Bilal. Satu lagi muazzin Rasulullah adalah Abdullah Ummi Maktum, buta. Tapi masuk waktu dia tahu. Waktu masuk tak masuk. Cerita panjang tu. Hadis yang Rasulullah kata jangan turunkan bekas kamu, duk makan apa habis. Ulama kata tu hadis apa? Hadis Bilal bin Rabah. Apa maksudnya? Tak masuk waktu lagi.
Azan pertama. Azan pertama ni lebih kurang setengah jam ataupun sejam sebelum masuk waktu subuh. Jangan kata habiskan apa yang ada. Hang tambah 3 pinggan lagi pun tak apa. Satu tak apa. Ni baca hadis mentah-mentah. Oh tu. Jadi ya, huru-hara lah hukum fiqh tu. Sampai tuan-tuan kalau Pak Wahab ni dia ada golongan ekstrim dia sampai kata apa? Dia kata kita duk ada waktu imsak ni. Tengok jadual kita apa ada kan? Imsak tu 10 minit sebelum subuh. Imsak ni kata dia waktu bid'ah. Nabi bagi makan lagi. Nabi pun kata azan subuh jangan letak lagi bekas mu, perhabis. Nabi suruh perhabis, hampa imsak dah tak boleh makan. Menyalahi sunnah, bid'ah. Ni Pak Wahab ni. Dan fenomena ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, sikit syarah kat tu. Tuan-tuan pergi Mekah bulan Ramadan, tuan-tuan boleh rasa tu. Siapa biasa pergi Mekah bulan Ramadan? Kan? Siapa tak sabi? Ya Allah. Saya saja nak tanya tu, nak tengok pasal kalau ada tu, tengok dia boleh dia kata apa, dia nak respon apa kan. Saya ada mudir sekolah Arab tu. Dia pergi tahun apa, 2 tahun sudah kot. Dia pergi tu, dia tak tahu cerita. Pergi masa tu dia duduk di Mekah Subuh ni orang azan subuh ni. Bulan puasa ni dia pergi. Allahu Akbar Allah. Tuan saya tak sedap. Allahu Akbar. Orang tahu Pak Arab, Pak Wahab macam mana? Suasana di Masjidil Haram tu. Bawa buah kurma, bawa ayak. Sahur. Barakah, sahur, barakah. Bawa buah kurma dengan ayak, jamu ayak ni. Dengan buah kurma. Buat apa? Sahur ni. Siapa kata tak boleh makan lagi masa tu? Bid'ah. Ahli neraka. Tu dia. Kan? Tu saya tanya hari siapa pernah pergi Mekah bulan Ramadan. Tuan-tuan tak tahu, pergi beli package mahal-mahal. Tuan-tuan pergi pula bodoh, tak mengaji fiqh. Tuan-tuan dengar azan subuh tu, sahur, tuan-tuan pun sahur. Pak Arab pun makan, aku makan. Mampus Umrah entah ke mana, haji puasa entah ke mana. Ni punca pergi ibadat tak mengaji ni. Tak sepertinya duduk Mekah semua orang betul weh. Sikit nak sebut apa ni? Mengaji kena mengaji elok-elok. Nak sebut tak mana tu? Sebut Pak Wahab sikit tadi. Sebut Pak Wahab pasal ada isu berbuka. Pasal isu berbuka sikit tu, berbuka bersahur. Dan isu bersahur tu pasal sebut ni, dia orang ambil mentah-mentah ayat Quran dan hadis, syarah kau orang. Satu akidah dia macam mana? Kalau tanya Allah di mana, Pak Wahab jawab ke mana? Pak Wahab, Allah di aras. Aina Allah? Dia jawab ke mana? Aina Allah tu, where is Allah? Allah is on aras, at aras. Pak Wahab. Kalau ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, kafir dengan etika itu. Subhanallah. Allah Ta'ala mana pula, atas bawah kiri kanan. Sikit nak sebut pasal apa jadi itu? Tuan sebut lagi pasal apa? Pasal dia ambil mentah-mentah ayat Quran pakai. Tu yang ulama kita dulu bahasakan Pak Wahab ni adalah golongan yang ambil nas Quran hadis mentah-mentah. Yang tu yang jadi pekah jadi huru-hara. Lagi apa? Tauhid jadi huru-hara pasal apa? Ambil akidah mentah-mentah. Tu. Dia tak tengok huraian. Tak tengok huraian ulama. Baik. Jadi asal sebut tadi tu adalah tang keturunan Nabi. Tak ada mak ayah Nabi yang mati, yang kafir masuk neraka, tak ada. Tak ada mak ayah Nabi yang masuk berhala. Satu di atas kaedah tu ulama tanggung yang kisah Nabi Ibrahim tu, wa iz qala Ibrahim wa li abi, dengan kaedah bahasa, kaedah riwayat. Dia kata Azar tu bukan pak dia tapi pak menekan dia. Jadi yang suruh jual bahala tu bukan pak dia, pak menekan dia. Pak menekan dia. Bukan bapa dia. Okey. Selesai. Dan bahawasanya sebelum selesai tu, ini nak masuk kod lain ni sikit ni. Tentu dulu soalan kalau ada. Isu keturunan sikit bab mak ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi Ibrahim sikit. Isu puasa sikit, Pak Wahab sikit. Kalau ada soalan tu. Dah. Kita mengaji ni tuan, hak ni yang nak kena kutip elok ni.
Kutik faham. Bila faham je lah, kita dengar orang lain ngajak. Aku duk faham macam lain. Ustaz pondok ni ajak macam lain. Ustaz kontemporari ni macam lain pula. Itu lah mengaji nama dia. Kalau tuan-tuan tak mengaji, tuan-tuan macam mana? Siapa ajak pun macam mana? Pengajian penuh, tapi apa pun tak tahu. Ulang alik masjid 10 tahun lah, tapi apa pun tak tahu. Sah ke? Sah ke? Tak tahu lah. Ada ustaz ni ajak macam ni, betul ke? Dia dengar, ustaz takkan tak betul lah. Jangan tahu persyarat universiti pun ada hak bengok. Ada yang salah kan. Nak sebut apa tu? Tu yang kata kena mengaji, ambil cekak elok-elok, tengok elok-elok apa dia. Tu mengaji, berkitab. Saya cuma hak kitab kita baca ni simple ya. Ada hak saya syarah tu. Ambil mana. Saya boleh sebut tu ambil mana. Kalau saya sebut hadis buka bab sahur ni, ambil hadis dalam syarah Aunul Ma'bud dalam syarah Abi Daud. Amin ni syarah mana? Main nak tunjuk kita. Pasal kita sebut tu semua pesan darah. Ulama dah tolong syarah hak kita, hak betul akidah tu macam mana? Baik, kalau tak ada soal tu terus. Dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih warnanya bercampur merah. Apa putih bercampur merah ni? Kalau bahasa Melayu dia panggil kulit dia warna putih kemerahan. Jadi kulit dia bukanlah kulit macam kita ni. Kita apa? Warna pula tak pandai. Saya punya kulit apa ni? Saya pun tak pandai nak berwarna apa. Tak rajin pergi belek warna kulit tu. Tapi Rasulullah warna kulit dia putih kemerahan. Kalau disebut dalam kitab, dia musyarraban bi khumrah. Itu istilah dalam kitab lah. Baik. Macam mana pun kitab kita disebut ke sifat Nabi ni takat warna kulit ya. Pasal yang ni antara sifat masyhur disebut. Kalau kita belajar kitab-kitab lain, khususnya kitab-kitab yang ada nama Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut sifat kesempurnaan Nabi, disebut dengan panjang lebar sifat Nabi ni. Sikit dia ambil syarah nanti sikit. Buat apa nak kenal sifat Nabi ya? Dengar, tambahlah ni tuan. Ada lagi satu fitnah ilmu bab ni. Apa dia? Zaman ni tuan-tuan ada satu cerita agak popular di kalangan orang yang nama Habib-Habib, Syekh-Syekh, Murabi-Murabi, terutama geng-geng yang bawa qasidah dan selawat ni. Bunyi apa? Pernah jumpa Nabi, pernah mimpi jumpa Nabi. Suku ada yang bukan saja mimpi jumpa Nabi, apa dia? Berjumpa Nabi secara jaga. Ada yang ambil tarikat, ada yang dengar amal selawat, amal qasidah, amal burdah ni, dia boleh jumpa Nabi directly dengan cara jaga. Atas kaedah ahli sunnah wal jamaah, memang harus bermimpi jumpa Nabi. Memang harus setelah bermimpi jumpa Nabi untuk berjumpa Nabi secara ni, istilahnya yaqadzah. Cara ni terang ni, hidup ni. Dalam keadaan jaga. Bukan dalam keadaan mimpi. Sedar ni, nampak Nabi depan mata. Memang iblis tak boleh menyerupai Nabi. Memang tu fakta dah. Okey. Nak cerita tahu mana ni? Iblis memang tak boleh menyerupai Nabi. Tapi iblis pandai tipu kita, kita sangka tu Nabi. Macam mana kita nak tahu dia Nabi tak Nabi? Nabi kita bicara ni Nabi Muhammad lah. Katalah tuan-tuan mimpi jumpa Nabi. Macam mana tuan-tuan tu Nabi ataupun Nabi? Nabi ataupun buah pi lawat dah babi. Mana tuan tahu? Buah babi tu maksudnya bukan Nabi lah maksudnya. Buah babi ku kasar sangat lah. Nabi ke ghairun Nabi? Bunyi Arab ni. Yang bukan Nabi. Macam mana nak kenal? Tak kenal? Betul macam mana tuan-tuan tahu mimpi tu mimpi Nabi tak Nabi? Dia mesti kenal. Dan kenal tu nak kenal macam mana? Tu kenal sifat. Tengok kulit lah. Tengok kulit macam kulit Cina lah. Bukan. Kot lah pasal warna benda lain tuan-tuan tak kenal. Tengok kulit macam kulit aku, kulit Melayu, sawa matang. Sawa matang tu bahasa Melayu punya istilah. Tak ada lah. Tu bukan Nabi. Nabi putih kemerahan. Putih kemerahan macam mana kita pun tak kenal. Tak ada, tak kenal Nabi. Tak ada habuan lah.
Sekali pun yang hang tampak tu Nabi. Hang tak boleh kata lah dia Nabi. Siapa? Jawab. Tuan-tuan tak kenal. Dengar saya sebut gini nak. Katalah kita panggil satu penceramah daripada Johor Bahru. Nama dia Ustaz Ahmad Rozana. Bobi, tak ada nama tu. Tak ada, saya rekal. Dia pun datang. Nak datang bila malam ni bagi tazkirah. Tuan-tuan pun duk tunggulah. Duk tunggu kereta plat J Johor tak ada pun, dia main plat W. Tak ada pun. Macam mana tuan-tuan nak kenal? Tuan-tuan mesti kenal Tak kenal macam mana tuan-tuan nak sambut? Kalau duduk depan mata pun, kalau tuan-tuan tak kenal, tuan-tuan tak tahu tu Ustaz Ahmad Rozana. Bobi gitu. Pasal apa? Pasal tak kenal. Tu Ustaz Ahmad Rozana. Kalau Rasulullah macam mana? Sama agak. Tuan-tuan tak boleh kenal Rasulullah kalau tuan-tuan tak kenal itu Rasulullah. Nak kenal macam mana? Jawab. Tuan-tuan sifat. Kalau saya sebut Ustaz Rozana ni, tanya Ustaz, telefon dia, Ustaz naik kereta apa? Myvi banyak Ustaz. Warna apa? Plat apa? Ustaz pakai baju apa? Sagi naik kereta 5 orang. Ustaz pakai baju Melayu lah, yang lain pakai jubah. Tuan-tuan pergi peluk pakai jubah tu. Tuan-tuan yang main. Tuan-tuan tak kenal. Tuan-tuan bukan boleh main sangka. Tengok macam muka Ustaz je pergi peluk. Allahu Akbar. Ni Ustaz ke? Tak, ini Ustaz. Tengok Ustaz belai pakai t-shirt kan tracksuit lah. Anak murid semua pakai jubah. Tuan main. Ada Ustaz-Ustaz kita macam tu. Ustaz pakai rambut panjang macam marak. Pengikut dia ke jubah. Saya cerita apa ni? Macam mana nak kenal? Kenal. Rasulullah pun tuan-tuan kenal. Satu orang tak kenal Rasulullah, macam mana dia boleh dakwah jumpa Rasulullah? Walaupun mulut dia cakap-cakap sikit. Tuan-tuan, Allah salli alaihi wasallam. Ui, selawat sakan. Bahasa kita apa? Selawat beradong. Selawat beradong. Beradong. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dia kata saya pernah jumpa Nabi 10 kali. Nak tahu? Tanya dia. Macam mana Ustaz kenal tu Nabi? Dia siap kata lagi macam ni. Saya jumpa Nabi Muhammad tu, sebelah dia ada Sayyidina Aisyah. Boleh kenal Aisyah pula. Bila dia jumpa Aisyah? Kau Aisyah pelakon tu. Asal penyanyi tu. Tak kenal macam mana boleh dakwah? Macam kalau saya nak kata ni nak. Orang tak biasa jumpa Tok Guru Patih. Saya mimpi jumpa Patih. Bisa jumpa Patih tak biasa, tapi saya jumpa Patih 3 kali lah. Bagi gambar ada tunjuk mana Patih. Tak kenal, bohong. Bab Nabi ni pun ada orang bohong. Tu kita takut tu. Satu asal saya nak syarah tu pasal apa nak sebut kau tu? Pasal nak kata Rasulullah ni sifat dia, kulit dia putih kemerahan. Nak sebut yang tu. Macam mana pun kalau sebut sifat Nabi ni macam-macam ada. Macam mana pun kalau ada orang dakwah jumpa Nabi kan, hati-hati sikit lah. Zaman lain ni dengar. Kalau tuan-tuan tak bisa dengar pun, dengar untuk berhati-hati lah pada. Jaga elok-elok zaman lain ni. Kalau zaman saya dulu kecil-kecil jarang dengar benda ni tuan-tuan. Kita pun tak pandang ngaji. Tapi lah ni bila kita duk tengok masyarakat duk macam-macam ni, ustaz pun macam-macam passion. Tambah pula lah ni duk bunyi selawat, kasidah lah apa. Jaga. Ada ustaz yang dia dakwah, dia jumpa Nabi. Jumpa Nabi satu hal. Cuma betul kan Nabi yang dia jumpa tu ialah Nabi Muhammad, ataupun dia yang sangka tu Nabi Muhammad. Saya kenal Nabi Muhammad, saya tahulah dia Nabi Muhammad, tak Nabi Muhammad. Tanya dia ciri. Macam mana tuan ustaz kenal? Tak boleh sebut, tak ada. Tak boleh sebut, tak ada. Kat Rasulullah macam tu. Kita belajar bab ketuhanan tu, mimpi jumpa Allah Ta'ala. Pun pernah kita bincang rasanya bab tu kan. Dia kata saya mimpi jumpa Allah Ta'ala malam tadi. Boleh tak berlaku mimpi jumpa Allah Ta'ala? Harus. Antara benda harus berlaku ialah bermimpi jumpa Allah Ta'ala. Dia kata malam tadi aku jumpa Allah Ta'ala. Macam mana jumpa Allah Ta'ala? Tengok dia sebut apa? Aku nampak muka hebat. Itulah muka Allah Ta'ala. Tak ada muka lain lah. Out. Tu Wahabi lah tu. Pasal dia itikad Allah Ta'ala ada muka. Aku nampak tangan besar, hebat. Tangan ni tak ada tangan lain, mesti tangan Allah. Wahabi ni.
Wahabi dia boleh sesat mudah kan, pasal dia iktikad Allah Ta'ala ada muka, ada tangan. Tengok tangan muka hebat sikit, Allah Ta'ala selalu kat dia. Macam mana pun kalau orang mimpi jumpa Allah Ta'ala, apa kaedah dia? Dia tak, aku nampak cahaya terang, pasal Allah nurus samawati wal ardh. Allah Ta'ala adalah cahaya. Out. Muhung, sesat mu. Mu ganji akidah tak kenal Tuhan yang lain tu. Ni bab Nabi pun hang kenal Nabi Muhammad macam mana? Dia tak boleh sebut. Tak ada. Kaedah dia tuan-tuan, asal nak sebut ialah siapa yang tak tahu ciri Nabi, dia memang tak ada istilahnya perkecaman, tak ada benda dia nak boleh cam ni Nabi. Tak ada. Hang tak kenal Nabi. Okey, siap. Jadi dia sebut atas nama putih mencampur merah tu, nak isyarat kat situ. Saya ngaji pun tutup guru kan, antara ada isyarat bila bab ni, bila sebut bab Nabi, dia suruh kita berhati-hati bab tu lah. Satu sikit lagi nak sebut. Saya ngaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Ghazali dulu masa duduk dengan Datuk tu, dia ada pesan begini kan, nak sebut atas pesan Tok Guru. Dia kata bang, dia kata bila dia ngajak bab sifat Nabi ni, dia kata macam ni. Dia kata kata dia kalau aku mimpi pun, kata dia, katalah aku mimpi jumpa orang soleh, aku duk rasa macam Nabi, aku tak berani nak kata dia Nabi. Pasal apa? Kalau orang yang bukan Nabi, kita kata Nabi dalam bab mimpi, dia salah tu. Pasal kita tak kenal. Lebih baik kata mimpi jumpa orang soleh. Udah. Pasal apa? Pasal kita, dia tak kenal, kata dia, aku tak cam. Ngaji. Tapi kadang-kadang tak boleh nak beza. Kalau memang tempat kita mengaji, kita faham tu, memang kita beza sungguh. Ni Nabi. Tu boleh cam tak apa. Satu saya ngaji dulu, dia ada sebut gini. Pasal antara ciri Nabi tu, sifat Nabi, gigi dia aflaj. Tu istilah dah. Apa dia aflaj ni? Aflaj ni gigi dia, gigi kapak ni jarang. Kebanyakan kita gigi rapat. Gigi Rasulullah gigi 4 rubai ni, 4 gigi depan ni, gigi dia seketul-seketul. Tapi taklah jarang bodoh. Bobi jarang bodoh. Taklah jonggang kan, taklah rapat sampai berselisih. Tak. Seketul-seketul 4 jari. Nampak 4-4 tu, sebiji-sebiji. Tuan-tuan mimpi, tuan-tuan cam jari, gigi. Saya ngaji satu guru sebut tu, aku banyak-banyak aku ngaji, yang faham sifat Nabi gigi aku faham. Hal lain tak apa nak erti cerita. Pipi, mata, kening, pelipih dia, tinggi, gemuk, payah nak kenal tak? Yang aku ngaji cam gigi. Saya pun dapat kat dia kenal gigi dia. Betul nak tengok je lah. Mimpi-mimpi tengok gigi. Tapi jangan tak tahu Iblis bila macam tu, dia kan kalau dia menyerupa lah. Pasal dia kadang-kadang dia ekor kita, dia tengok kita ngaji apa, dia tahu kita cam tak mana. Dia menyerupa jadi Nabi, konon-konon lah. Kita akan sangka tu Nabi. Memang dia tak boleh jumpa hak Nabi hak original ni. Dia tahu kita nak cam tengok gigi, mampus dalam mimpi tu dia tak senyum. Dia tak ugat gigi tu. Pasal hantu ya, dia buka lagi nampak lah, pecah sebelah lah. Dia tak buka tu. Yang ni kaedah syaitan tipu, yang kita tak tahu penipuan tu. Satu saya sendiri pernah nisbah, ada orang tanya mimpi tak benar kan, nak kata pernah ada satu orang kat pondok cerita ni. Orang ni dia dulu orang asli masuk Islam, perempuan. Masa saya baru kahwin apa dulu, dia pernah datang tanya kat saya, dia kahwin dah pun, tanya kat saya, ustaz saya dulu cerita lah sama dia sebelum dia masuk Islam dulu. Dia masuk Islam pasal apa? Dia mimpi, dia main tu, dia khas nak tanya hak ni. Saya mimpi masuk Islam tu ustaz, pasal saya mimpi ada satu orang lelaki ajar saya kalimah syahadah, ajar saya zikir. Saya nak tanya kat ustaz satu ya, adakah saya mimpi itu Rasulullah? Mujur saya mengaji ustaz. Reti nak jawab. Kalau tak mampu dengan aku kali lingkup. Dia kata kaedah nak kenal Rasulullah. Saya jawab macam tu. Nak kenal Rasulullah ni, Rasulullah tak Rasulullah, mesti kenal Rasulullah. Iblis memang tak boleh menjumpai Rasulullah. Yang saya panggil kak kat dia, kak mimpi tu, saya nak kata Rasulullah, saya tak tahu. Saya tak mimpi. Saya pun kalau mimpi, saya ngaji Tok Guru pun tak apa nak berani kata dia mimpi. Kalau dia mimpi tu Rasulullah, dia nak kata Rasulullah,
Saya lagi lah tak berani. Tambah pula ni mimpi orang yang mimpi. Macam mana saya nak bagi tahu kat dia ada mimpi tu Rasulullah ataupun tidak? Lebih baik saya ngaji pasal Tok Guru cakap itu, saya cakap dia macam tu lah. Lebih baik kata macam ni lah. Kita nak kata dia Rasulullah, mesti kita kenal. Dah tak kenal kata macam mana? Mimpi jumpa orang soleh. Sudah. Itu bukan Rasulullah ke datang ajar kalimah syahadah. Tak semestinya ajar datang syahadah, ajar dengan seorang tu masuk Islam mesti itu adalah Rasulullah. Tidak. Itu nak itikad apa dia tu? Mimpi yang baik. Dia mubasyirat. Sudah. Dengan sebab tu kak boleh masuk Islam. Syukurlah banyak-banyak. Memang dia masuk Islam strong kan. Kuat, bagus masuk Islam ni. Apa saya nak cerita ni? Cerita tentang kata tak kenal je lah. Tak kenal kita tak kenal. Tak kenal kita tak kenal. Buat apa nak mengaku benda yang kita tak kenal, kita kata kita kenal? Nak mampu mengaku itu? Pula tu pula tentang dia ialah bab kenabian. Orang yang kita tak pasti dia Nabi, kita kata mu Nabi. Sikit lagi kalau saya tambah tu. Nak kata saya ngaji dulu Tok Guru duduk besar gini, apa dia? Dia bahaya dia. Orang yang bukan Nabi, kita kata Nabi tak ni. Bahaya dia. Apa dia? Katalah kita sangka tu Nabi Muhammad. Tu dalam mimpi. Kita sangka tu Nabi Muhammad. Dia ada kata macam ni. Yang ni pun saya pernah jumpa ada orang. Dia pernah kata dia mimpi jumpa Nabi Muhammad. Dan dia memang yakin tu Nabi Muhammad. Dan dia kata dia betul. Saya pernah jumpa dan pernah kelahi dengan dia. Okey. Saya nak sebut tu perkataan yang dia sebut. Kita mimpi, kita sangka dia Nabi Muhammad. Dalam mimpi tu Nabi Muhammad yang disangka tu dia kata macam ni. Cukup dah amalan yang kau laksanakan. Engkau adalah ahli syurga. Kekalkanlah amalan yang engkau laksanakan itu. Wup, hilang. Dia pun sedap pada tidur. Tu di bau badan dia wangi. Ini Pak Syekh yang saya jumpa ni. Dia kata dia wali. Pasal mimpi jumpa Rasulullah. Badan wangi. Sah aku jumpa Rasulullah kata dia. Dia ajar tarikat tu. Macam mana pun ajar tarikat adalah benda-benda dia ajak tu yang tak betul. Antara yang pergi ambil tarikat tu abang ipar saya. Tu yang boleh jumpa tu. Kakak duk ngaku duk ngadu lah guni. Pergi jumpa abang ipar tu. Ini betul ya. Kata ada Pak Syekh kata dia jumpa Rasulullah. Saya dah pergi ambil tarikat kat dia. Dia ajak macam mana? Ajar zikir Pak Syekh tu macam mana? Jom pergi jumpa Pak Syekh tu tak? Buat pergi? Jumpa Pak Syekh tu. Nak cerita Pak Syekh tu secara khusus panjang. Tapi nak cerita hak Nabi je. Jumpa dia tanyalah. Ni. Dia pun abang ipar dah beritahu lah. Kata nak jumpa dengan dia. Dia naik berang awal lagi lah. Nak uji saya. Nak tengok saya jumpa Nabi. Tak jumpa Nabi tak apa. Muka merah padam lah. Buka pergi masuk rumah. Yang lain tu saya tak mau cerita banyak kan. Tapi nak cerita hak tu lah. Jumpa betik kan. Dengar kata panggil Tuan Syekh kan. Bagi hormat sikit. Sekali pi serang kan dia. Macam pegang menshigan tu. Mampus. Dia serang kita balik. Bagi Pak Syekh kan. Pak Syekh. Kata Pak Syekh ni. Tuan ni jumpa mimpi jumpa Nabi. Betul ke? Ya. Saya jumpa Nabi. Sebelum tu tanya latar belakang sikit. Pak Syekh ni dulu belajar ilmu kat mana? Saya tak ada belajar mana-mana. Orang biasa, bukan orang mengaji ilmu lah. Ada biasa jumpa tok guru mana? Tak ada. Lepas tu macam mana boleh kenal Nabi? Saya kenal lah macam mana dia Nabi. Nabi Muhammad kan syaitan tak boleh jumpa Nabi. Itu macam mana boleh tahu dia Nabi tak Nabi? Saya tahulah dia Nabi. Pasal apa hang tahu dia Nabi? Pasal dia kata kat saya macam ni. Dia kata apa? Cukup dah amalan yang kau laksanakan ini. Teruskanlah amalan yang telah engkau laksanakan. Dia cakap macam tu. Awak dah dijamin ahli syurga. Saya tak ada ragu lah. Orang boleh jamin ahli syurga ni memang boleh jamin saya ahli syurga ni Nabi ya. Mana ada orang lain. Dia terkecoh dengan ayat tu. Tu tuan-tuan tahu yang jadi masalahnya tahu mana tau. Tak ni. Antara ajaran dia subuh ni sat sembahyang tak sembahyang tak apa. Tambah terlena tak gayah kodok. Pasal apa? Dah terlena tak apa.
Pasal apa? Pasal saya macam tu. Ya. Dan saya dah berjumpa Nabi. Nabi kata apa? Cukup dah amalan yang kau amal ni. Habis lingkup. Yang tu masalah i'tikad yang berlaku. Bila dia sangka tu Nabi, dia akan yakin kau tu cakap betul. Jadi amalan dia betul. Buat apa lagi ajak kau orang. Jadi sembahyang subuh